Oleh yang demikian, kita perlu kembali kepada konsep as-sawadul a'zam. Majoriti umat Islam itu berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jika kita tidak tegas di peringkat awal pada tahap ini, fahaman-fahaman yang lain akan membawa kepada perpecahan dalam kalangan umat Islam. Maka kita petik perkataan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika beliau mendapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah pada tahun 1431. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan, da'a al-allamah Yusuf Al-Qaradawi mazia ila al-muhafazati ala syakhsiyatiha al-islamiyah al-mutamassilah fi madhhabiha al-syafi'i wa aqidatiha al-ash'ariyah lilwuqufi amama ay tasalsulin fikriyin fil kharij. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengajak kepada Malaysia untuk berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i dalam fiqh dan Asy'ari dalam mazhab akidah, untuk membendung segala kemasukan pemikiran luaran ke dalam Malaysia. Dan ini ialah peringatan yang tegas dan bernas. Dan seterusnya, tidak sempurna jika kita tidak mendengar pula daripada wakil NGO Islam. Dan dengan segala hormatnya saya mempersilakan Yang Mulia Ustaz Raja Ahmad Mukhlis Raja Jamaluddin untuk menyampaikan ucapan dan harapan bagi pihak beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi bin Ahmad Mughni, Esko Agama Islam Pengguna dan Industri Halal Selangor, Sahibus Samahah Datuk Profesor Madya Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan, yang dihormati Syekh Haji Muhammad Jamil Saddaqi bin Datuk Mursyid Diraja Syekh Tajuddin, pegawai-pegawai kanan kerajaan, para asatizah, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahayukum bi tahiyatil Islam wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ke atas Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kepada saya bagi mewakili suara NGO terutamanya NGO Islam untuk membicarakan tentang sedikit apa yang boleh dikongsikan di sini, iaitu kita simpulkan pada dua perkara, iaitu wasatiyah Islam dan wataniyah Islam. Mungkin kita mulakan perbahasan dengan sedikit wataniyah Islam yang melibatkan fungsi NGO Islam. Mungkin ada 5 poin dalam wataniyah Islam. Pertama ialah negara Malaysia ditubuhkan dengan kerangka kenegaraan yang jelas, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan, sebagaimana yang termaktub dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Ini bukan sekadar menunjukkan kepada kedudukan agama Islam, tetapi ini juga menunjukkan tentang peranan agama Islam, kerana kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, dan Islam itu sendiri sifatnya bukan sekadar duduk, tetapi Islam itu ialah amal. Maka di sini menunjukkan juga kedudukan agama Islam sebagai berperanan di dalam pembangunan negara Malaysia. Dengan demikian, dari sudut semangat perlembagaan ini,
semua perkara yang berkaitan dengan urusan agama Islam, sama ada jabatan pentadbiran agama Islam dan pusat dan negeri, sangat berkait rapat dengan pembangunan negara. Malah ini juga menunjukkan bahawasanya NGO Islam turut mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan sisi kenegaraan Malaysia berdasarkan roh semangat ini. Justru wajarlah wujud kerjasama antara badan-badan kerajaan dan NGO Islam secara ta'awun dan yadan biyadin, samping menyamping, untuk membantu membangunkan negara dalam kerangka acuan agama Islam. Kemudian berkenaan dengan wasatiyah Islam, kita melihat bahawasanya sejarah telah menunjukkan perpecahan yang berlaku dalam kalangan umat Islam setelah kewafatan Nabi SAW. Ianya bermula sejak zaman salafus salih lagi. Umat Islam berpecah dalam akidah dan politik dan tidak dapat dinafikan. Maka kita lihat perpecahan ini sehingga muncul fahaman-fahaman yang bid'ah seperti Syiah, Khawarij dan sebagainya, yang akhirnya bukan sekadar saling menyalahkan, saling mengkafirkan, malah sehingga membawa kepada pertumpahan darah. Boleh jadi ke arah itu, dan kita lihat dalam sejarah Islam, dan ini bercanggah dengan sifat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita lihat bagaimana Islam itu menjadi sebab perpecahan, padahal ianya bersifat rahmatan lil alamin. Oleh yang demikian, kita perlu kembali kepada konsep as-sawadul a'zam. Majoriti umat Islam itu berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jika kita tidak tegas di peringkat awal pada tahap ini, fahaman-fahaman yang lain akan membawa kepada perpecahan dalam kalangan umat Islam. Maka kita petik perkataan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika beliau mendapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah pada tahun 1431. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan, da'a al-allamah Yusuf Al-Qaradawi mazia ila al-muhafazati ala syakhsiyatiha al-islamiyah al-mutamassilah fi madhhabiha al-syafi'i wa aqidatiha al-ash'ariyah lilwukufi amama ay tasalsulin fikriyin fil kharij. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengajak kepada Malaysia untuk berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i dalam fiqh dan Asy'ari dalam mazhab akidah, untuk membendung segala kemasukan pemikiran luaran ke dalam Malaysia. Dan ini ialah peringatan yang tegas dan bernas yang mana kami NGO Islam, terutamanya yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, mengajak agar kita bersama-sama untuk bekerjasama dalam usaha ke arah ini. Dan itulah sekadar yang kami sampaikan dari pihak NGO Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.